Selamat pagi, Shalom Jemaat GKI Klasis Priangan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul secara virtual untuk mengikuti peribadahan pada hari ini. Mari kita menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. 百良安区会众弟兄姐妹们，早上好！我们很感恩，今天我们能够和众弟兄姐妹在线上一起来敬拜主。我们要来谦卑在主面前默祷。Mazmur 33 ayat 1 dan 2 berkata, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Itulah sebabnya marilah kita awali ibadah kita dengan memuji dan memuliakan Tuhan. 诗篇33篇第1、第2节，义人啊，你们应当靠耶和华欢乐，正直人的赞美是合宜的。你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂他。所以呢，我们要以赞美和荣耀神为开始今天的聚会。我们来唱诗圣教诗歌第15首。
Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasih Tuhan, kita akan memulai kebaktian kita pada minggu pagi hari ini dengan sebuah pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 百良安区会众信徒们，我们要开始今天的聚会。我们根据神的话，我们得帮助是依靠造天地之万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿门。Ibadah hari ini dilandasi dengan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 25 ayat yang ke-10 dan 13 yang berbunyi demikian. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. 我们要来开始今天的聚会，我们是以神的话，在马太福音第25章第10节和13节这样说：他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。所以你们要警醒，因为那日子那时辰你们不知道。 Menjadi bijaksana dan antisipatif seharusnya sudah menjadi respon bagi setiap kita yang mengasihi dan menantikan Tuhan. Dan hari ini Allah mengundang setiap kita, orang yang mengasihi dan menantikan Tuhan, untuk datang ke hadirat-Nya. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian yang cinta pada Tuhan datanglah. 一个爱神、等候神的人，应该成为聪明，并且呢有做好的准备。所以呢，现在我们的神邀请我们每一个人来到他面前，我们来歌颂他圣教诗歌第4首。 Padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap
Bapa di dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu di dalam kesadaran kami bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan, biar kiranya Engkau menolong kami agar kami boleh diinsafkan, kami boleh bertobat dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Engkau, berjumpa dengan Engkau. Kiranya Tuhan hadir dan membasuh kami semua dengan darah Kristus, sehingga kami boleh menjadi umat yang disucikan oleh-Mu dan boleh terus disertai oleh Engkau. Di dalam peribadahan hari ini ya Tuhan, biar kiranya kami boleh berjumpa dengan Engkau dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun dan berdoa. Amin. Amin. Berita anugerah, sebagai umatnya yang sudah mengaku setiap dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah pada hari ini yang terambil dari Mazmur nomor 116 ayat 5 sampai 7 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. 我们已经在神面前认罪祷告的人，让我们以圣经来回应。诗篇116篇第5到第7节：耶和华有恩惠有公义，我们的神以怜悯为怀。耶和华保护义人，我落到卑微的地步，他救了我。我的心啊，你要仍旧安乐，因为耶和华厚恩待你。
Tuhan gembalaku. 耶稣是我亲爱的牧人。 Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Yesus是我最好朋友，把我天路为我走。我从迷路他来寻我，引导阳尽变做错。慈爱救主，慈爱救主，愿你常听我祈求。慈爱救主，慈爱救主，愿你常听我祈求。 Tuhan, ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan pelayanan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah akan hamba-Mu yang akan menyampaikan dan hamba-Mu yang akan menerjemahkan. Tuhan, siapkan hati kami boleh menjadi tanah-tanah yang subur untuk menerima pemberitaan pelayanan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 百良安华语区会众信徒们，我们要来聆听神的话，我们来读圣经。马太福音25章1到13节。 Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan,
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini merupakan bagian daripada khotbah akhir zaman Tuhan Yesus. 弟兄姐妹们，今天讲到的主题呢，就是耶稣所讲的道有关世界末日。 Ketika gereja bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, tentang akhir zaman, maka kita akan menjumpai betapa banyak orang suka sekali untuk mencari tahu kapan Yesus akan datang kembali, kapan akhir zaman itu terjadi. 当教会讲到耶稣再来的讲到呢，大家都会问说，耶稣什么时候来呢？ Betul tidak? 对吗？ Yang terakhir saudara, ada banyak kejadian, saya ambil yang beberapa yang terakhir. Saudara ingat yang paling heboh kapan waktu orang menantikan kedatangan Tuhan 那 Yesus? 有发生过很多事情，我举一个例子，你们还记得吗？什么时候有这样的一件事情？ Peristiwa apa? 什么事情呢？ Saudara ingat? 记得吗？ 12, bulan 12, tahun 12 itu kiamat katanya saudara. 就是2012年12月12日， Bahkan dibuatkan filmnya. 圣界呢有播放电影， Lalu Tuhan nggak datang juga. 但是呢神还没有来， Lalu nebak lagi yang lain. 然后还有其他的。 Yang rame lagi saudara ingat peristiwa bunyi trompet di mana-mana tahun 2015? 就是2015年有到处都有脚声的消息。 Fenomena bunyi trompet terjadi tanpa diketahui dari mana sumbernya, fenomena alam, dan katanya itu adalah sangkakala dari Tuhan. 那不知道它的来源从哪里来，但是他说这个脚声是从神来的。 Lalu yang terakhir ini saudara adalah COVID-19, katanya adalah merupakan tanda daripada Tuhan Yesus akan datang kembali. 最后呢，就是这个新冠病毒说耶稣基督要再来了。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， ketika kita meresponi akan fenomena kedatangan Kristus, 当我们回应耶稣基督再来的消息， maka bukan mencari jawaban kapan Yesus itu akan datang kembali, melainkan adalah menantikan kedatangan Yesus kembali dengan membangun hidup yang berkenan kepada Kristus. 那我们不是一直要想知道耶稣什么时候来，而是我们应该存着怎样的态度来等候耶稣基督的再来。 Saudara, dari bacaan yang kita baca, kita menjumpai ada dua kelompok orang yang meresponi dengan bijaksana dan antisipatif kedatangan mempelai pria itu. 那当我们来读这段经文的时候，我们看到有两种人在等候耶稣基督的再来， Tetapi 新郎 ada 再 juga 来。 yang gadis-gadis yang bodoh dan tidak peduli. 有一组人是聪明的，有一组人是愚拙的。 Saudara, yang pertama kita melihat ketika mempelai itu datang, 当新郎来了， maka terjadi kepanikan di kelompok gadis yang bodoh, yang tidak peduli. 那些愚拙的呢，就感到很慌张。 Dia berkata, bagi saya sebagian minyak kamu supaya kami tidak padam lampunya. 他说：“请分给我一点油，使我们也能够来迎接。” Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, 当讲到耶稣基督再来的时候， maka di dalam ayatnya yang ke-12 kita mendapatkan sebuah perkataan yang menyentak. 第12节我们看这一段经文。 Ketika gadis yang bodoh dan tidak peduli itu sudah mendapatkan minyak, tetapi dia terlambat dan dia ingin masuk. 那他因为那些愚蠢的，没有油了，他这样说。 Sang mempelai pria mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. 他说：“我不认识你们。” Saudara, perkataan kepada gadis-gadis yang bodoh ini mengingatkan kita juga perkataan Yesus pada akhir zaman. 那这些话对这些愚拙的人说呢，我们也记得耶稣基督在末世的时候对我们说。
Tuhan Yesus pada hari terakhir di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23, dia juga mengatakan hal yang serupa. 耶稣在马太福音第7章23节也这样说： Aku akan berterus terang kepada kamu 我诚诚实实的告诉你， bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. 我不认识你。 Saudara, sebuah perkataan yang mirip terhadap gadis-gadis yang bodoh itu. 那这句话呢，跟那些遗嘱的人说的话一样的。 Sesungguhnya aku tidak mengenal 我 engkau. 实实在在不认识你。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， ketika melihat akan perikop ini, 当我们来看这一段经文的时候， ketika kita meresponi akan kedatangan Tuhan Yesus, 当我们在回应耶稣再来的时候， maka saudara, gadis-gadis yang bodoh ini kita bisa melihat adalah, kalau pada konteks sekarang saya menafsirkan, 那这些遗桌的童女， adalah orang-orang yang tidak siap dengan kedatangan Kristus. 就是他没有预备好迎接耶稣基督的再来。 Orang-orang yang tidak memiliki sebuah semangat Maranatha yang berkata, Tuhan datanglah. 他没有这样的心来等候耶稣基督的再来，说主啊，你来吧。 Tetapi kalau kita melihat hidup mereka sehari-hari, 当我们看他每天的生活， maka tampaknya mereka adalah orang yang percaya Tuhan. 他们是信耶稣的人。 Kalau kita melihat Matius pasal yang ke-7 ayat 22 dan 23, 若是我们看马太福音第7章22、23节的时候， Tuhan Yesus katakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. 那到那日呢，他们会对主说：“主啊，我们已经很热心的侍奉你，我们也讲预言，我们做了许多的事。但是主耶稣说，我不认识你。” Saudara yang dikasihi Tuhan, gadis-gadis yang bodoh yang tidak peduli ini, 这些遗桌的童女， yang tidak bijaksana dan mengantisipasi mempelai pria datang dengan menyediakan minyak cadangan. 没有聪明，没有预备好迎接新郎的来临。 Buat saya dia adalah orang yang tampaknya sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamanya. 他们看起来是在很忙碌的一些宗教的仪式， Tetapi sesungguhnya tidak ada iman yang hidup di dalam dirinya. 但是呢，在他们生活上没有活的那个信心。 Mereka dapat rutin setiap minggu datang ke gereja, melayani, bahkan menjadi majelis jemaat. 他们呢，每个主日都到教会来，他们也是教会的执事。 Ketika Yesus berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan 23 itu, 当耶稣在马太福音第7章22、23节说的时候， Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 耶稣说：“你们走开吧，我从来不认识你们。” Artinya mereka adalah orang-orang yang di dalam hidupnya tidak melakukan kehendak-kehendak Tuhan Allah. 因为在他们的生活上没有遵行神的旨意， Mereka yang di dalam hidupnya tidak menghasilkan buah-buah daripada imannya. 他们在生活上没有接触新兴的果子。 Walaupun tampaknya orang itu mengusir setan dalam nama Yesus, mengadakan banyak mujizat, 虽然他们是奉耶稣的名赶鬼，行了许多的神迹， tapi Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. 但是耶稣说：“我从来不认识你。” Saudara, saya teringat ketika pelawatan Kelasis. 我还记得百良安契会来探访的时候， Seorang rekan pendeta berkata, 一个牧师这样说： ketika terjadi pertemuan gereja-gereja dan salah seorang penatua berbicara di depan mimbar, dia maju ke depan. 那当在谈话的时候呢，有一个长老在台上这样说， Lalu beberapa orang penatua dari gereja lain langsung keluar. 然后呢，其他的教会的长老也这样说。 Seorang rekan pendeta itu kemudian bertanya, kenapa kamu keluar? Keluar 为什 ruangan. 么你们走出去呢？ Lalu dia berkata, 他说 Pak, saya saya susah hati melihat dia berbicara di depan. 他说我看他这样讲，我心里很难过， Karena saya tahu bagaimana dia berbisnis dan bagaimana buasnya bisnisnya. 我知道他如何做生意，如何在生意上那么的狡猾。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita bisa saja menjadi orang yang aktif bergereja, aktif melayani,
Tetapi apakah hidup kita juga sudah berubah atau tidak? 那我们可以很热心的到教会来敬拜、来侍奉神，但是我们的生命有没有改变呢？ Ketika kita menjumpai Tuhan, maka kita membawa hidup kita, buah-buah iman kita. 当我们与主相遇呢，我们应当接触神的好的果子。 Saudara, kelompok yang kedua adalah gadis-gadis yang bijaksana dan antisipatif. 第二种人呢，就是那些聪明的，还做好准备的。 Dia sudah tahu bahwa sang mempelai bisa datangnya cepat, bisa datangnya lambat, bahkan lama sekali. 他知道说新郎来呢，可能会快，可能会慢。 Maka dia sudah mempersiapkan minyak-minyak cadangan sehingga pelitanya tidak akan padam. 所以呢，他也预备多一点油，使到他的灯不会灭。 Saudara, buat saya gadis-gadis yang bijaksana ini adalah orang-orang yang senantiasa menantikan kedatangan Kristus dengan melakukan hidup yang berkenan kepada Tuhan. 那这些聪明的童女呢，就是等于那些等候主再来的人。 Ketika saya melihat, memperhatikan akan peristiwa atau janji firman Tuhan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dan apa yang Tuhan minta kita perbuat. 那当我在记得神应许他要再来，我们应当如何做？ Maka saudara, ada begitu banyak nasihat untuk kita membangun hidup dengan bijaksana menantikan kedatangan Tuhan. 所以呢，有很多的劝导，我们应当要有智慧、有聪明的来预备好自己迎接主 Maka 再 yang 来。 pertama kita akan menjumpai nasihat untuk membangun kekudusan dan kesalehan hidup. 我们应当存着有虔诚和圣洁的生活， Meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan kita dan tidak hidup menurut keinginan daging. 远离一切恶事。我们要过圣洁的生活。 Saudara, banyak sekali ayat firman Tuhan yang bicara akan hal itu berkenaan dengan kedatangan Yesus kedua kali. 那有神的话，很多都是讲到这一点。 Lalu kalau kita melihat lagi nasihat yang lain, yang kedua kita menjumpai bahwa Tuhan menginginkan kita hidup dengan tulus dan benar. 神也要我们过真诚的生活，正确的生活。 Tuhan akan memperlihatkan apa yang ada di dalam hati manusia dan tidak ada lagi yang tersembunyi. 神会把一切在神面前没有隐藏的，都会彰显出来。 Maka hiduplah dengan benar, dengan tulus di hadapan Tuhan. 所以在神面前呢，我们要过虔诚的生活，圣洁的生活。 Lalu saya juga menjumpai saudara nasihat yang lain berkenaan dengan kedatangan Tuhan adalah yang ketiga, mentaati dan menuruti kehendak Tuhan tanpa cacat sampai Tuhan datang kedua kali. 第三点就是说，我们要完全遵行主的旨意，直到主再来。 Lalu yang keempat, saya juga menjumpai bekerja dengan tekun menggunakan segala karunia dan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 第四点呢，就是要以神给我们所有的恩赐呢，我们要忠心的来侍奉主。 Kita sebagai hamba-hamba yang setia, ditinggalkan oleh tuannya, kita bekerja sampai tuannya datang kembali. 那我们是忠心的仆人，虽然主人不跟我们在一起，我们要忠心侍奉，直到主人再来。 Dan Tuhan juga meminta kita di dalam kita menantikan kedatangannya yang kedua kali adalah menunjukkan kasih terhadap sesama, belas kasihan kepada sesama. 在等候主再来的时候呢，我们大家应当彼此相爱。 Maka ketika nanti akhir zaman Tuhan Yesus datang kembali, dia akan memisahkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang kedua. 当耶稣再来的时候呢，他会把我们分开，忠心等候的和不忠心等候的人。 Kelompok domba dan kelompok kambing. 有是绵羊，有一群是 Dan 山羊 apa。yang menjadi kriterianya? 那它的样子是怎么样的呢？ Tindakan belas kasihan kita kepada sesama. 就是我们要有对彼此有怜悯的心。 Saudara, itulah gadis-gadis yang bijaksana dan yang antisipatif terhadap kedatangan Kristus yang kedua kali. 那些就是有聪明、有智慧、有预备好的人，等候主再来。 Kita selalu senantiasa mengingat dan mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. 我们常常盼望主再来， Dengan terus membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. 要建立合神心意的生活。 Di dalam ayatnya yang ke-13, Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan perkataan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." 13节，主耶稣这样说：“所以你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。” Saudara, susah gak berjaga-jaga? 所以弟兄姐妹们要警醒，容易不容易呢？ Berjaga 1 jam gampang.
1个小时是容易的， 1 hari agak berat, 1天比较重一点， 1 minggu, 1周、1个星期、 1 bulan, 1个月、 1 tahun, 1年、 seumur hidup. 终身。 Maka kita katakan, wah Tuhan susah sekali berjaga-jaga itu. 我们会说主啊，太难了，要警醒。 Saudara, saya katakan enggak. 我说不， Saya katakan sikap hidup yang senantiasa menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali 我们等候主再来的生活态度， adalah sikap hidup yang lahir dengan sendirinya dari hati yang mengasihi Yesus. 就是很自然的从我们内心发出来的。 Saudara, pertanyaannya adalah apakah engkau mengasihi Yesus atau tidak? 那问题是在我们爱耶稣吗？ Sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak? 有真正的爱耶稣吗？ Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi, buat saya, engkau selalu akan menantikan. 若是我们真正的爱耶稣呢，我们一定一直在等候主再来， Betul tidak? 对吗？ Banyak masalah di kita, saudara, kita katakan saya melayani Yesus. 我们常常说我在侍奉主， Bahkan habis-habisan untuk pelayanan. 我全心全意在侍奉主。 Tapi pertanyaannya ketika mau ketemu Yesus kita nggak mau. 但是呢，当我们说要与主相遇，我们说不要， Ada something wrong, saudara. 有一点错误。 Yesus mau datang kita takut. 耶稣要来，我们害怕， Tapi katanya mengasihi Yesus. 但是我们说我们爱耶稣。 Ketika Tuhan memanggil kita pulang, 当耶稣叫我们回去， kita stres luar biasa. 我们压力很大。 Tapi katanya mengasihi Yesus dan akan bertemu Yesus. 但是我们却说我们爱耶稣，我们要与主相遇。 Saudara, ketika saya masih pelayanan di Batam, 当我在巴丹侍奉的时候， saya sering keluar kota. 我常常出外， Karena ada pertukaran sinwil, pertukaran klasis, banyak kali keluar dari Batam 因为常常有交换讲员， dalam 1 tahun. 1年当中有好几次， Mengikuti jadwal dari sinode wilayah dan klasis. 就根据百良安区会、根据西角大会等等。 Saudara tahu momen apa yang paling indah? 你知道吗？什么时刻是最好的时刻？ Momen ketika di bandara. 就是在机场的时候。 Ketika saya nyampe di bandara di Batam, 当我在巴丹的机场的时候， maka saya menjumpai istri saya dan kedua anak saya yang waktu itu masih kecil, masih SD. 我就看到我的妻子和我的2个还小的孩子。 Maka yang paling besar cecenya, 姐姐， dia melihat saya. 她看我， Dari jauh dia akan berteriak, "Papa!" Dan dia lari. 那远远看到我就喊了爸爸， Dia lari dan dia memeluk saya. 她就跑来抱着我。 Saudara, saya menantikan momen itu. 我就是等候这样的时刻， Karena saya mengasihi keluarga saya. 因为我爱我的家庭。 Kalau saya di luar kota cukup lama, saya pingin pulang. 我如果在外久了，我很想回家， Saya pingin ketemu keluarga saya. 我很想遇到我的家人。 Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, 当我在思考这一段的时候， kita katakan kita mengasihi Yesus. 我们说我们爱耶稣， Apakah kita betul-betul ingin bertemu dengan Dia? 我们真正的想要与他相遇吗？ Maka kalau saudara di dalam hati saudara tidak punya sebuah sikap, sebuah kerinduan, Tuhan kapan engkau datang? Perlu dipertanyakan apakah betul-betul kita mengasihi Yesus atau tidak. 若是在我们心里面，我们却不想念与主相遇呢，我们的信心就要再问一次，真正的 Seseorang yang mengasihi dia pingin dekat. 一个爱的时候，他想靠近， Dia pingin bersama. 他要跟他在一起， Dia pingin intim. 他要跟他更亲密， Dia pingin menyatu 他要跟他在一起，合 dengan 一， orang yang dia kasihi. 就是跟他所爱的人在一起。 Maka sesungguhnya kedatangan Kristus itu adalah kedatangan yang semua kita nantikan. 所以呢，应当在等候主再来，是我们所有的信徒都在等候的。 Maka ketika dikatakan berjaga-jagalah, no problem. 所以呢，当耶稣说你们要警醒，应该是没问题的， Karena itu keluar dari hati kita yang Tuhan kapan kau datang 因 kembali? 为这是从我们内心发出了。主啊，你什么时候来呢？ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主所爱的弟兄姐 Memang 妹们， dalam prakteknya kita harus melatih diri kita. 在生活上，我们需要操练自己。
untuk terus menggaungkan akan Maranatha dalam hati dan pikiran kita. 在我们的心思意念里面一直在等候主啊，你再来吧。 Terkadang saudara saya menjumpai saudara dan saya hidupnya itu di kotak-kotak. 那我看到众弟兄姐妹的生活呢是分门别类， Ini yang surgawi, ini yang duniawi, ini yang rohani, ini yang materi. 这个是属于天堂的，这个属于世上的，这个是属灵的，这个是属世的。 Ketika kita bersaat teduh, ketika kita berada di gereja, maka kita begitu sadar akan keberadaan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita berfokus kepada Tuhan. 当我们在教会，当我们在自己灵修的时候，我们感到与神这么亲近，我们以神为我们的焦点。 Tetapi ketika kita udah enggak di luar gereja, kita sudah di luar gereja, kita tidak lagi sedang bersaat teduh. 那当我们在教会之外，当我们不在灵修的时候， Maka seakan-akan kontak itu terputus. 好像这个关系已经断了。 Kesibukan rutinitas kita sehari-hari membuat kita lupa akan Tuhan. 每天的忙碌让我们忘了神。 Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus melatih untuk terus doa Maranatha itu bergaung dalam hati dan pikiran kita. 所以主所爱的弟兄姐妹们，我们要不断的操练，不断的操练，说主啊，你再来。 Kita tidak boleh memisahkan kegiatan kita di gereja dengan kegiatan kita di rumah, di tempat kerja dan di masyarakat. 我们不能够把我们在教会的活动、在家里的生活、在外面的生活隔开。 Doa dan sikap Maranatha itu harus terus bergaung dan berbunyi dalam kehidupan kita. 主再来的那种祷告呢，应当在我们内心里面不断的想起来。 Lalu bagaimana caranya? 用怎样的方法呢？ Saudara, saya teringat akan sebuah cerita ilustrasi kehidupan para rahib di biara. 那弟兄姐妹，我记得一个异道故事，就是讲到修士在修道院里面的故事。 Saudara, para rahib pada waktu itu juga orang-orang yang sangat sibuk. 他们呢是很忙碌的人， Mereka berkata, kalau kita sibuk mengurusi ini itu, kapan waktu kita berdoa kepada Tuhan? 若是我们这样忙碌的要处理这么多事，我们哪里有时间祷告呢？ Saudara, ketika mereka lagi makan dan sibuk berbicara itu, lalu seorang pelayan tua di dalam biara itu berkata, 当他们忙碌的在谈论这件事情的时候，有一个老修士这样说 dia berkata, saudaraku, saudaraku,：“ 亲爱的弟兄姐妹们， itu hal mudah. 那个是很 hal 容易 yang 的 mudah. 事。 Semakin banyak yang harus kita kerjakan, maka semakin banyak pula doa yang kita panjatkan. 那更多工作的时候，我们应该更多的祷告。 Lalu mereka bertanya lagi, 他们在问： bagaimana mungkin banyak kegiatan lalu juga berdoa? 更忙碌、更多祷告，哪有可能呢？ Apa maksudmu itu? 你的意思是什么呢？ Maka pelayan tua itu berkata, 那个老仆人这样说： kalau saya 如果是我， pada waktu aku membuka mata sesudah tidur sepanjang malam, aku akan berdoa. 当我晚上睡觉、早上起来的时候呢，我要祷告。 Tuhan, bukakanlah mata dan pengertianku. 神啊，求你打开我的眼睛，打开我的心思意念。 Pada waktu mandi aku berdoa, 我在洗澡的时候，我祷告。 Tuhan, sucikan aku, basuh aku dengan darah-Mu. 主啊，求你洁净我，用你的宝血洁净我。 Ketika aku berpakaian, 当我穿衣服的时候， Tuhan, kenakanlah aku baju kebenaran-Mu. 主啊，帮助我穿上你的真理的衣服。 Saat aku makan pagi, 当我吃早餐的时候， aku berkata, Tuhan, biarlah jiwaku lapar dan haus akan firman-Mu. 主啊，求你帮助我的心饥渴慕义你的话。 Saat aku mulai menyapu, 当我在扫地的时候， aku berkata, Tuhan, bersihkan hatiku menjadi ruang kudus-Mu. 主啊，求你洁净我的心，成为你圣洁的地方。 Dan akhirnya ketika aku kembali tidur, 当到了晚上睡觉的时候， aku berdoa, 我祷告， Tuhan, bawalah aku ke rumah-Mu jika aku tidak bangun lagi. 主啊，若是我早上睡不醒来的时候呢，把我带到你的天家里面吧。 Saudara, tidak ada pemisahan dalam kehidupan kita sehari-hari. 所以在生活上没有隔开的， Setiap aktivitas kegiatan kita jalani dengan semangat Maranatha. 我们每一天的生活，我们都是在等候主再来。 Dengan hati yang rindu dan mengasihi Tuhan. 我们的心是很那么的渴慕，那么的
爱我们的主。 maka tidak ada pemisahan di dalam kehidupan kita membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. 所以呢，在生活上我们的生活会讨神喜悦。 Bukankah Yesus berkata, jikalau engkau berkata dan berbuat, lakukanlah segala sesuatu itu di dalam namaku. 你们岂不是说在做什么都是奉我的名吗？ Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasih Tuhan. 百良安区会的众信徒们， Kalau kita bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, 若是我们谈到主再来的信息， maka itu bicara tentang soal bagaimana kita menantikan Tuhan kita. 那是谈到我们怎样等候主再来， Menantikan dengan membangun hidup yang berkenan kepada Tuhan. 建立讨神喜悦的生活， Menantikan dengan senantiasa berdoa Maranatha, 常常祈祷主再来， yang selalu berjaga-jaga dan selalu ingat Tuhan karena lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. 那常常警醒，因为我们的内心爱我们的主， Hati yang ingin terus bertemu dengan Tuhan. 我们的心渴慕与主相遇。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 但愿神祝福我们， Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengar refleksi daripada firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati pelayanan firman Tuhan. Dan biarlah Engkau berbicara kepada kami. Untuk kami bisa membangun hidup seperti gadis-gadis yang bijaksana dan antisipatif. Bukan gadis-gadis yang bodoh dan tidak peduli. Berkati kami ya Tuhan. Berkati jemaat GKI Klasis Priangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
mempersilakan jemaat berdiri. 会众请起立。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代先经和将来众信徒以宣读使徒信经，回想我们受洗时的承诺。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信我信上帝，全能全能的的父，父，创造天地的主主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan pada hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 我们进入奉献仪式，我们来读一段的圣经，在罗马书第12章第1节。 所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu。有时心中挂虑如同挑重担，有时肺腑思家觉得苦难堪。若是主的恩典以后便交出，你能叫你快乐事事难美主。主的恩典样样都要数，主的恩典都要记清楚，主的恩典样样都要数，必能叫你喜气感谢而欢呼。Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus lebih permai. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat
berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan-Mu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. 每逢遭遇心灵这样战争，不要为此伤担，因主义的生。若是主的恩典必蒙主帮助，安慰引导我们知道见天赋。主的恩典两样都要数，主的恩典都要记清楚。主的恩典样样都要数，必能叫你喜极感知和欢呼。 Kita masuk di dalam doa persembahan. 我们进入感恩奉献。 Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada diri kami. Kalau kami boleh mempersembahkan sebagian daripada berkat-Mu, itu pun karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Bahkan apa yang kami berikan ini tidaklah ada artinya apa-apa dibandingkan kasih karunia-Mu yang begitu besar. Keselamatan dan berkat-berkat jasmani yang boleh ada pada kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu untuk boleh dikelola dengan sebaik-baiknya oleh majelis gereja di tempat kami masing-masing demi kemuliaan dan pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja kami masing-masing. Kami kiranya Engkau memberi hikmat kepada majelis gereja kami untuk mengelola persembahan yang dikumpulkan dari jemaat demi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan menyanyikan doksologi. 我们要结束今天早上的崇拜会，我们来唱三义颂。 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同荣同真，万有之源，万福之本。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Hallelujah.